Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasrukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi, atau bersifat zatnya yang maha tinggi itu dengan sifat yang baharu, seperti bahawa bersifat ia dengan kudrat yang baharu dan iradat yang baharu dan ilmu yang baharu dan lain-lainnya daripada itu, daripada segala sifat. Au tattasifa bisigari, atau bersifat dengan kecil, yakni sedikit suku-suku. Awil kibari, atau bersifat dengan besar, dengan makna banyak suku-suku. Tetapi tempat tiada boleh kita kata akan Allah Ta'ala itu besar jika dikenaki dengan dia akan besar dengan banyak suku-suku. Adapun jika dikenaki dengan dia akan besar dengan makna besar ketuhanannya dan besar pangkatnya dan besar perkaranya, maka iaitu tiada haram kerana telah datang warid ia pada firman Allah Ta'ala Al-Kabirul Muta'al. Bahasa Quran tak ada ya. Al-Kabirul Muta'al, Surah Ar-Ra'di katanya. Ya, betul. Kabirul Muta'al. Ya, tak ada lam tu tak ada. Kalau ikut asal tulisan kena ada lam, tapi Rasul Osmani tak ada lam. Tak ada lam, sorry. Tak ada ya. Ya tu. Waqaf pun Al-Kabirul Muta'al. Apa tu? Apa? Ya dia. Dua sekian tak ada. Apa pun lepas Kabirul Muta'al. Skena tak apa, dah lama tak perbaiki, tak berminyak. Au yattasifa bil aghradi fil af'al, atau bersifat dengan segala gharad bagi segala perbuatan, seperti menjadikan Zaid dan si Umar seumpamanya. Awil ahkam, ataupun pada segala hukumnya, seperti wajib sembahyang 5 waktu dan zakat seumpamanya. Maka bermula segala pekerjaannya dan segala hukumnya. Allah Ta'ala maha suci daripada kerana dan hajat. Adapun firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinnah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, jadikan kita alhamdulillah. Belah limpah kurnia dan belah ihsan dia, beri kita Islam melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Limpah kurnia serta belah ihsan dia, mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Limpah kurnia serta ihsan dia, beri kita ada keinginan nak belajar dan memahami agama. Limpah kurnia dan ihsan dia, beri kesedaran dalam hati kita dan mengiyakan dia, sedar ke dia yang dialah jadikan kita dan sekalian alam ni. Dan boleh kita pula rojok pada dia, tauhidkan dia, sedar daya upaya kita pun
datang daripada dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang sangat mulia untuk insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda insya-Allah. Kita masih dalam duk bicara sifat mustahil kepada Allah Taala, lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi atas istilahnya lawan bagi mukhalafah dia adalah naqid dan dhid. Apa dia? Mumasalatuhu lil hawadis. Serupa menyerupai dengan makhluk. Apa-apa nama serupa menyerupai makhluk wajib tanzih kan Allah Taala daripadanya. Cuma kewajipan kita mesti kena kenal apa dia ciri makhluk, apa dia ciri Allah khaliq makhluk. Adapun yang telah kita bicara bab jirim, jisim, jauhar, arad, ada di pihak bagi jirim ataupun dia ada pihak, dilalui oleh masa, dikaitkan dengan tempat. Semua tu adalah memang sifat-sifat makhluk, ciri-ciri makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Allah macam mana? Tentulah ala khilafi zalik. Ataupun takkan ada ciri-ciri makhluk itu pasal Allah Ta'ala mustahil ada mumasalah dengan makhluk dari sudut dilalui oleh masa, kaitkan dia dengan tempat, ataupun dia ada kiri kanan, depan belakang atau bawah, ataupun dia di pihak kita dengan iktibar kita, dia di depan belakang kiri kanan atau bawah kita, ataupun dia ada arad, itulah sifat yang ada pada jirim, jisim, jauhar. Subhanallah. Dengan makna macam mana? Ada juzuk, anggota, boleh dibelah bahagi, berbentuk, ada rupa, sekalipun rupa yang tak boleh ada jirim, jisim dan jauhar, macam cahaya. Subhanallah. Itu semua adalah sifat makhluk. Subhanallah, tanzih Allah Ta'ala daripada perkara-perkara tersebut. Pasal Allah bukan makhluk. Memakhlukkan Allah Ta'ala adalah satu kesalahan besar dalam bab kita. Sekalipun atas kita bicara ada bab, walaupun atas jumhur ulama pendapat yang sahih mengatakan tak jadi kafir, tapi kalau menyalahi daripada jumhur ulama ni, sesat tetap ada walaupun tak jadi kafir. Tu bahaya tu. Apatah lagi saya ada sebut dengan bahasa, mula-mula dia tak jadi kafir, di atas nama sesat aja. Itu baru stage 1. Bila stage 2, stage 3, stage 4, na'udzubillah, biasanya dia akan melarat. Manusia ni kalau dah sesat, selalunya dia tak duduk tahap 1. Dia akan duduk tahap 2, naik tahap 3, tahap 4. Apatah lagi tak berguru dan belajar daripada guru yang boleh membersih dan nyahkan apa-apa muskil dalam bab-bab yang salah dan sesat ni. Apatah lagi sesat bab akidah, bukan senang nak buang pasal nak balik dan sesat dalam bab alam ghaib ni, dia tak semudah nak balik setelah sesat dalam alam zahir. Hati-hati tu, saya ngaji ramai ingat Dr. Guru sebut dalam bab tu, sesat dalam bab ghaib belum tentu, dah sangat susah untuk boleh balik ke jalan yang betul berbanding dengan sesat di alam zahir, alam nyata ni. Alam nyata ni kita sesat pun kita perasan. Masuk jalan ni kona tengok awak makin sempit, jalan makin kecil. Mula jalan tar, batu tanah merah macam mana? Air patah balik kita. Waste tunjuk situ. Waste tak pasal. Ni bukan waste ni. Waste is crazy kan. Bukan way easy. Maksudnya way easy. Ni bukan way easy. Ni way difficult. Tak faham sudah. Ni way crazy. Bukan way easy. Way easy juga. Way crazy. Bukan way easy. Nak sebut ways pun punya pasal lah. Satu hal lah nak baca wazy ke ways ke. Kalau saya suka wazy pasal dia singkatan daripada way easy kan. Sudahlah tu. Urai ways pula dah. Sambil tu bahasa. Sesat jalan dunia kita boleh perasan sesat dia. Tapi sesat jalan akhirat ni, kalau tanpa duduk bersahabah dengan guru,
belajar daripada guru yang memang pakar, mengenal pasti yang kita apa yang dikatakan musuh kita, musuh berakidah, dari segi akidah yang salah tu apa dia, mengenalkan kita orang yang mesesatkan kita dalam berakidah tu, syaitan, iblis. Tak mana dia sesatkan akidah, tak mana kita boleh perasan satu mainan dia tu kan. Dan boleh perasan pula disesatkan dengan menggunakan nafsu, yang menyebabkan kita terikut nafsu. Dengan sebab ikut nafsu tu terjebak kita dalam buat benda-benda yang salah. Jadi nafsu pula sampai tahap jatuh kepada tahap lawamah kan. Kalau amarah sekalipun ada sifat-sifat yang mazmumah cukup banyaklah kan. Kalau kita tanpa berguru dan belajar, bersabar, dapat rawatan batin yang menjadi bahasa istilahnya tu, rawatan batinnya tak tahu macam mana nak muringkan balik akidah kita ke Allah Ta'ala, nak jadi mukhlisina lahuddin, macam mana nak tauhid ke Allah Ta'ala, tanzih ke Allah Ta'ala daripada apa tak sepatutnya. Tak mungkin, bahkan mustahil boleh balik ke jalan lurus. Alhamdulillah. Melainkan dengan taufik hidayat Allah Ta'ala. Itu satu hal. Tapi atas jalan sabab, selagi tak menjumpa sabab, ghalibnya biasanya akan sesat, makin melarat, makin teruk. Alhamdulillah. Baik. Satu, berhati-hatilah buat akidah ni. Seterusnya kita nak bicara ni, au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi, ataupun bersifatlah zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu dengan sifat yang baharu. Yang ni adalah satu perkataan setelah beberapa perkara yang disebut secara khas. Kalau sebut atas atof tu, au tu, ya, yang ni dia panggil atof alal khas. Tak mana khas? Mustahil Allah Ta'ala bersifat jirim, jisim, memenuhi ruang. Dia ada arad yang berdiri di jirim, berdiri di jauhar, berdiri di jisim. Ataupun dia ada pihak, dia berada di pihak dengan iktibar jirim, ataupun dia sendiri ada pihak kanan kiri umpamanya. Subhanallah. Ataupun dikaitkan dengan dia dengan tempat, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, langit, arash, bersama-sama. Nisbah sebut tapi dia ialah majazi. Kita sebut dah beberapa perkara bab tu. Kata berkaitkan dengan masa. Dia turun, dia datang bersama-sama, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Yang tu secara khas disebut apa dia, sifat-sifat makhluk. Yang ni setelah khas tu didatangkan nak taukidkan lagi dan nak mengukuhkan lagi penafian perkara yang tak sepatutnya ke Allah Ta'ala, yang dia ialah ciri dan sifat bagi makhluk. Mustahil bersifat zat Allah Ta'ala maha tinggi bil hawadis, dengan segala sifat baharu. Hawadis tu segala yang baharu-baharu. Bahasa lain hawadis kena ingat mati lah. Apa dia baharu? Makhluk. Apa dia baharu? Ma siwa Allah. Apa dia baharu? Habis lah bahasa nak pakai kan. Baharu ni apa? Makhluk. Bahasa lain makhluk. Ma siwa Allah. Apatah lagi kita kena pasti. Jadi antara ciri makhluk, kalau kita nak buat rumusan yang telah disebut secara khas apa? Makhluk ni dia apa? Dia ada molekul, ada zarah. Dengan zarah tu ada yang tunggal, ada yang mencantum. Dengan mencantum tu akan jadi arad macam-macam. Ada yang keras, ada yang lembut, dia akan ada bentuk, ada warna, dia ada berat, dan dia akan ada ciri-ciri yang tertentu. Apa dia? Dia ada rupa, dia ada bentuk. Itu yang antaranya dia ada warna. Lepas tu dia akan ada ciri-ciri, terapung atas air, tenggelam, boleh terbakar, tak boleh terbakar. Ni semua sifat makhluk. Untuk dia ni ada yang bernilai, ada tak bernilai, ada nilai tinggi, ada nilai rendah. Ni semua makhluk. Allah subhanallah. Bukan ciri Allah Ta'ala, itu ciri makhluk Allah. Bukan ciri Allah itu. Cuma bahasa-bahasa saya sebut dah, ada yang memperdayakan. Dan ramai manusia ada terpedaya dengan bahasa-bahasa
apatah lagi benda batil yang disalut dengan benda hak. Jaga. Benda batil yang disalut dengan benda hak. Seumpama ahli sihir ataupun orang bela jin, dia buat benda pelik dan luar biasa, dia kata, tuan-tuan, saya takkan boleh buat ni melainkan semuanya dengan izin Allah. Sama tu. Dia buat sihir, nak nunjukkan dia tu bukan di atas benda batil. Dia kata apa? Takkan berlaku semua ni melainkan dengan izin Allah. Orang dengar pun, ya, betul juga. Itu. Dia mencuri pun dia kata apa? Tuan-tuan, saya mencuri ni bukan saya nak mencuri, tapi telah ditakdir azali. Takkan boleh saya mencuri melainkan semuanya dengan izin Allah. Nampak? Boleh sesat tu. Ini benda batil yang ditutup dengan hak. Tak mana hak dia? Izin Allah. Benda batil mana? Mencuri. Buat benda-benda yang salah lah, bahasa mudah kan. Kufur, sihir, jin, maksiat, dosa, minum arak, judi. Salah besar. Dia boleh salahkan Allah Ta'ala, kata yang ni takdir. Lepas tu kata dia, takkan berlaku melainkan dengan izin Allah. Jaga. Penipuan iblis, syaitan, akidah ni, dia begitu halus lah. Halus ni, saya ngaji ada guru sebut, dia ibarat macam, dia begitu licin macam belut, bahkan licin benda belut lagi. Dan bahasa Melayu pun menggunakan istilah licin seperti belut. Betul kan? Betul. Kenapa belut? Kenapa? Memang licin. Siapa tangkap belut boleh dengan tangan kosong pergi tangkap belut, pegang. Tak payah tangkap belut lah, belut yang dah dalam bekas hang pergi pegang, cekak, pegang. Bagi belut tu tak terlepas pada tangan. Siapa boleh buat? Selalunya payah. Ikan keli boleh pegang macam apa? Pasal dia ada sengat tu, kita boleh pegang ni kepala dia. Macam tu boleh pegang. Kalau pegang badan aja, dia kedek, dia bagi sengat sekali, tak tahu bengkak jari. Tak ada pasal. Belut dia tak ada sengat. Jadi nak pegang ni susah. Kau nak pegang pun pegang kepala macam tu. Tapi saya pun ada pengalaman tangkap belut tau. Bukan senang. Cuma saya tangkap belut tu, masa tu saya sekolah rendah lagi kan. Rendah lagi. KL banyak belut. Nama duduk Sting Garden. Sting Garden. Belut. Yang buat lampu sulung malam-malam lepas sembahyang Isyak, pergi sembahyang jemaah. Bawa kail mata 3 tu. Bukan ada umpan-umpan apa. Kail mata 3 tu. Yang 3 tu. Pegang tu ada tali. Tengok belut. Suluh je tak nampak kepala duk jonga yang ada lubang tu. Jangan tuluh lama nanti dia masuk balik. Tu buat apa? Kail mata 3 tu tarik. Cuba pegang. Kan senang. Itu pengalaman tangkap belut lah. Mak saya tak makan belut. Mak saya ikan darat semua tak makan. Tapi mujur dia masak. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita belut. Lagi saya cerita pengalaman saya belut lah, ikan telapia lah apa. Cukup tu kan. Pasal duk KL ni, ada je tempat-tempat tu. Ikan telapia pergi tangkap dekat apa nama tempat dekat PJ tu, lupa lah. Allah, ada tasik buatan. Lupa lah. Pergi tangkap. Kau pancing, tangguk. Parit dia, halau, tahan sini, halau. 3 guni, 4 guni kau balik. Angkutkan basikal aja. Mak tengok, Masya Allah. Kau nak buat apa ikan ni? Kau siang lah, mak tak nak tengok. Kita suruh ni masak, dia masak. Dia masak. Tapi dia tak makan, taubat dia tak makan. Mak saya orang Bedang. Tapi tak makan ikan darat. Ikan darat tak makan. Keharuan pun dia masak. Apa ni? Anak dia semua sapu. Ikan lah sapu kan. Ikan lah. Apa cerita ni? Cerita licin macam belut. Sekonah sikit, sorry sikit. Dah cerita belut ni, cerita pengalaman hidup. Dah tangkap belut. Nampak ikan telapia. Apa cerita ni? Jadi iblis syaitan ni, nafsu, dia akan tipu kita macam ni. Yang kata kita kena berguru dan lagi. Walaupun kita dalam taat tu pun kita kena urut lagi.
Banyak sebenarnya cubaan tu saya kata. Saya sering sebut, saya kata apa? Jangan sekali-kali sangka saya duduk mengajar ni, saya dah bebas daripada sebarang cubaan dan dugaan dalam bab akidah, dalam bab nafsu. Tak ada. Bahkan lagi ngaji, lagi belajar, lagi faham, lagi istilahnya kita nak taqarrub pada Allah Ta'ala, lagi besar dia punya cabaran, lagi besar dia punya syaitan, wafi bahasa itu, lagi besar dia punya nafsu. Apa dia tu? Sendiri pengalaman rasa dia tahu lah. Apa dia. Saya tak cerita pun buat mangsa kat hamba je, hamba tak lalu lah tu kan. Apa nak sebut? Jadi nak sebut tipu daya tu lah. Jadi nak sebut tu tipu daya tu pasal apa? Yang ni babak akidah ni. Jadi itu yang didatangkan selepas dinafikan apa yang tak layak pada Allah Ta'ala secara secara khas, nafikan pula secara am. Am tu apa? Umumnya. Mustahil zat Allah Ta'ala Maha Tinggi bersifat dengan hawadis. Sekali lagi sebut. Boleh. Di atas dia nak syarah tu, dia kata apa? Kita tengok syarahan dia. Pasal lain kitab, lain apa benda dia syarah. Apa dia baharu ni? Pasal padahal disebut tu semua baru lah. Jirib, jisim apa, semua baharu. Antara syarahan dia kat sini, apa maksud hawadis ni? Bersifat ia dengan kudrat yang baru. Lagi iradat yang baru, ilmu yang baru dan lain-lainnya daripada itu, daripada segala sifat. Jadi dia nak syarahan ni yang nak dibuat oleh pengarang ni, maksud hawadis di sini bukan sifat hawadis yang memang ni sifat makhluk, tidak. Tapi yang ni memang sifat Allah Ta'ala. Tapi dia fahamkan sifat Allah Ta'ala tu macam mana sifat makhluk. Jadi dia campur aduk. Sepatutnya yang ni sifat Allah Ta'ala. Makhluk kalau ada pun Allah anugerah pada makhluk. Tapi macam mana ya Allah Ta'ala ada pada anugerah pada makhluk, apa sifat pada makhluk tu yang asalnya adalah sifat kamalat Allah Ta'ala, sifat makhluk itulah dia syarahkan, dia kata inilah sifat Allah Ta'ala. Ini masalah. Antaranya kudrat. Allah Ta'ala kuasa tak? Kita faham kita ada kuasa tak? Kita ada kuasa dengan apa? Ada tangan tak? Tak ada tangan macam mana nak buat kerja? Susah tak? Tak ada tangan pun ada kaki tak? Betul kan? Kita nak kedekat macam mana? Ada makan tak? Nanti akan ada orang faham, dia faham Allah Ta'ala pun kuasa dengan tangan. Kacau. Allah Ta'ala kehendak ada hati dan perasaan. Allah Ta'ala pun kasih sayang juga. Allah Ta'ala pun ada hati dan perasaan juga. Jangan. Allah Ta'ala ada ilmu, Allah Ta'ala pun ada juga akalnya. Jangan. Allah Ta'ala hidup, dia hidup pun ada juga rohnya. Jangan. Allah Ta'ala ada, dia pun melihat pun ada mata dia, mata yang layak dengan Allah Ta'ala. Jangan. Boleh? Faham? Saya kata jangan tu di mana? Allah Ta'ala pun mendengar dengan telinga yang layak dengan dia. Jangan. Sekali pun sebut dengan layak dengannya. Mata yang layak dengan dia, telinga yang layak dengan dia, roh yang layak dengan dia, otak yang layak dengan dia. Subhanallah. Nak sebut pun tak gamak tu. Subhanallah. Jadi yang tu syarahan dia, hawadis di sini maksudnya sifat tu asal Allah Ta'ala punya. Atas Allah Ta'ala punya dan atas bicara ke Allah sifat, bukan juzuk, bukan anggota, bukan alat. Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang tu sifat. Allah bersifat kuasa, Allah bersifat kehendak. Tu ada sifat. Sifat tu Allah anugerah kat kita. Kita asal tak ada pun. Zat kita orang Ta'ala bagi jadi. Sifat kat dia. Kita ni Allah Ta'ala bagi juzuk anggota. Dengan juzuk dan anggota tu Allah Ta'ala zahirkan kebolehan yang ada pada panca indera kita. Itu kat kita. Kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, kita membau dengan hidung, kita ada kekuatan dengan urat, dengan otot, dengan tangan, dengan kaki. Kita ada perasaan dengan hati, kita memikir dengan otak, dengan akal. Allah subhanallah. Betul. Satu, jangan sama sekali sebut. Allah pun cakap dengan mulut yang layak dengan dia. Allah pun ada bahasa yang layak dengan dia. Ini kata benda-benda batil yang ditutup dengan hak. Apa hak dia?
yang layak, ya. Begitu banyak pahaman-pahaman yang nama salah pi, salah pi tu sampai salah ada macam tu. Salah tu boleh tak pakai tu. Banyak menggunakan bahasa macam mana? Yang layak. Kembang tengkok kita dengar apa benda yang disebut layak dengan Allah Ta'ala. Itu yang dia kata seperti kudrat yang baru. Ada tangan, ada sebab. Kun fayakun, Allah Ta'ala kata jadi baru jadi. Jadi kena kata dulu baru jadi. Subhanallah. Memang terjemahan yang Quran macam tu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah Ta'ala ni kendak dia bila dia nak buat jadi sesuatu, macam mana dia kata kun, maka jadi. Jadi nak bagi jadi macam mana? Kun langit, kun bumi. Zahir ayat macam tu. Macam tu. Oh, salah. Pasal faham macam tu, faham makhluk. Pasal apa? Nak jadikan sesuatu dengan ada perantara. Apa perantara dia? Kun. Kun maksudnya jadilah. Kun fayakun. Bukan. Subhanallah. Allah Ta'ala tak perlu mengungkapkan kun untuk jadi. Tak. Yang tu adalah satu kiasan bahasa untuk menunjukkan sangat pantas kebolehan dan sangat tinggi keupayaan yang ada pada Allah Ta'ala. Dia nak bagi jadi masuk kun fayakun tu dengan mana ada iradah dia jadi terus. Bukan perlu kepada perkataan kun. Jaga sikit. Memang terjemahan ayat Quran macam tu, tapi itu bukan maksud. Maksud dia macam mana? Dah sebut dah. Untuk terjemahan macam mana? Dia mesti ada makna. Bukan macam mana zahir terjemahan. Dia ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tapi bukan dengan mana kena sebut kun baru jadi. Yang tu bab-bab tu saya sebut beberapa kali dah. Bab-bab kaedah ayat mutasyabihat. Prinsip dia amiruha kama ja'as. Baca macam mana dia datang. Huraian. Kalau memahamkan nampak macam makhluk. Khasnya kun fayakun tu kena sebut kun baru jadi. Subhanallah. Bukan macam tu perbuatan Allah Ta'ala. Tak. Jadi segala sifat kamalat Allah Ta'ala tu jangan sama sekali disifatkan dia dengan sifat-sifat makhluk. Apa dia sifat makhluk? Dengan ada alat, ada juzuk, ada anggota, dengan ada sabab, dengan ada tujuan, dengan ada berkerana-kerana. Oh, subhanallah. Allah buat, tidaklah dia buat tu di atas berkerana-kerana sesuatu dia buat. Tidak. Bahkan dia buat di atas kehendak dia, dan kehendak dia menzahirkan kebijaksanaan dia dan menunjukkan kemutlakan kuasa dia. Apa dia nak bagi jadi pasti jadi. Dia bukan atas berkerana-kerana. Kerana tu orang Ta'ala buat macam ni, kerana tu dia buat macam ni, atas berkerana-kerana. Tidak. Bahkan apa dia buat semata-mata nak menzahirkan dia. Itu dia akan syarah nanti ke depan nanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. InsyaAllah. Baik, jelas itu. Jadi maksud yang umum disebut dalam matan au tattasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi itu, dengan mana sifat tu sifat kamalat, tapi kamalat tu dihuraikan dengan kaifiat dan cara makhluk, cara hawadis. Subhanallah. Dia Allah ada di aras. Salah. Yang layak dengannya. Allah ada, dia duduk di aras. Yang layak dengannya. Salah. Jagalah buat-buat tu. Au tattasifa bi sighari, ataupun bersifatlah zat Allah Ta'ala ni dengan kecil. Subhanallah. Yang ni memang tak datang Quran sama sekali. Sifat Allah Ta'ala dengan kecil. Baik, apa makna kecil? Itu juga lawan ni nanti besar. Apa makna besar? Besar kecil ni saya bagi huraian tu, dia adalah iktibar. Satu saya tanya siapa itu? Tanya Khalid tak? Hang besar ke kecil? Dengan nisbah kita, iktibar kita manusia, hang masih kecil ke?
Masih kecil. Nama kecil bukan kecil saiz, tapi kecil dari sudut umur kan. Belum sampai istilahnya dewasa, betul kan? Belum ni. Kecil. Hang kecil. Ada orang kecil saiz. Ada orang kecil umur. Ada orang kecil matang. Kematangan. Itu kecil. Tu iktibar dia dengan orang dewasa, dia kecil. Tapi kalau nak banding saiz dia dengan semut, dia ni gergasi. Sang kelembai. Maksud apa? Semut tengok dia, besarnya kolis. Besarnya kau. Kecil je aku ni. Kenapa semut jadi kecil pula? Pasal besar kecil ni dia intibari dengan bandingan siapa kita nak banding tu. Itu yang jadi besar kecil. Boleh kan? Jadi Allah Ta'ala tak dibahasakan besar kecil oleh dia, pasal besar kecil ni dia adalah jalinan kuantiti zarah-zarah dan molekul yang ada pada jirim. Boleh faham tak? Kuantiti tahu kuantiti. Apa kuantiti? Bilangan-bilangan, angka-angka kan. Jumlah dia adalah kuantiti zarah-zarah ataupun molekul-molekul yang bercantum dengan pada satu jirim. Kalau lagi besar dia punya kuantiti, bila besar itulah yang nama dia besar. Kuantiti dia banyak maka jadi besar. Bila kuantiti dia kecil, yang tu yang panggil, kalau kuantiti dia sedikit, yang tu dipanggil kecil. Boleh faham saya sebut apa? Bahasa tu pun hangpa kena ambil tau. Saya sebut tu kuantiti, molekul zarah. Donat besar ke kecil donat? Macam mana nak bagi viral sikit? Buat donat gergasi. Macam mana boleh jadi gergasi? Tambahkan molekul-molekul tepung yang kita cantumkan pada satu jisim. Jadi saiz dia yang besar menjadi donat besar ni, kita buat besar ni. Goreng je mana? Kalau goreng besar ni. Itu dia lebar, tebal tu. Donat gergasi, makan 10 orang tak habis. Ini donat sang kelembai, bubuh nama itu kan. Donat apa lagi? Donat Garuda. Nak bagi menarik sikit, donat apa? Donat Dajjal itu. Saya mata satu, ada satu lubang. Contohlah kan. Nak buat saja nak reka, nak buat nama donat apa besar ni? Nak bagi viral sikit. Bila viral aku habis semua. Kuasa viral ni besar kan. Saja kita sebut viral sikit. Nak cerita apa? Besar tu. Kita buat buku-buku, saiz dia satu permukaan muka surat. Berapa? 20 kaki kali 30 kaki. Selai besar tu. Quran terbesar di dunia. Kat Arab Saudi ada, dibuat satu museum. Museum tu satu Quran tu ditulis sekeping tu ayat Quran. Berapa dinding tu dibuat. Satu dinding tu. Berapa lama dia buat saya tak tahulah, pakai kayu tak silap. Saya pun pernah tengok sekali dia iklan dalam Facebook apa kot yang tu. Pasal tengok dalam Facebook tu. Ada dia buat museum Quran. Dia ukir dengan kayu apa. Tulis ayat Quran selai tu. Tulis keping satu dinding besar tu. Masya-Allah. Macam tak ingat kod kat Lauh Mahfuz tertulis macam tu kot. Kod lah kan. Kod tu atas sangkaan kita Pasal tulis besar-besar tu, saya nak cerita apa? Bila besar-besar macam tu viral lah. Apa benda-benda yang besar jadi viral? Lagi saya nak cerita syarah besar kecil tu ya kan. Apa benda-benda besar jadi viral apa? Tak tahu. Kuat sikit. Apa besar? Kepala besar. Otak besar. Apa besar? Rumah besar. Biasalah tu. Apa? Kau dah bisik-bisik ni, kau cakap lah. Alah, malu apa? Capal besar.
Oh, pandai kau. Saya tak nampak, saya dah lupa dah capal tu. Oh, capal besar bol lampu kat mihrab pula tu. Wah, ni makruh ni, tak terhukum ke? Kau tampol lagi, kau punya masjid pun tulis macam-macam, buat cantik-cantik. Mana ada masjid batu-batu, kayu bodoh ya. Semua buat lawa-lawa tu ya. Apa masalah? Bukan kita bawa capal, kita sembah capal. Bengong tu. Ni sampai jawatan mufti turun. Unit kajian akidah turun. Apa tu? Polis pun PPD pula lah. PPD. IPD. Apa dunia syabang tu? Polis daerah tu, daripada Gerik turun. SB pun datang. Main jumpa. Nak tengok capal macam mana. Ya Allah. Dah lah tengok capal tu, dia tengok ada tu. Tu. Nampak kamera? Apa? Tempat asap tu. Main tempat asap tu. Tempat asap tu main tanya pula kawan ni. Punya Kemal. Betul dia tanya kawan. Yang ni buat apa ni? Dia pun ceritalah. Yang ni bubuh apa tu? Benda-benda bubuh bara api, betul? Bubuh tu bagi asap-asap nak bagi wangi. Yang kau cakap macam tu kan? Lebih kurang kan? Sebaiklah dia cerita betul. Kalau dia kalau dia kata bubuh asap tu dia buat macam tu, mampus. Sebaiknya cerita betul. Saya risau ya. Dia kata sehari dia goreng lebih. Nanya. Sebaiknya dia cerita betul. Nak cerita apa? Bila besar, dia viral. Dia besar viral. Memang viral lah. Pondok kita ni kalau ikut siapa yang tahu? Pondok. Duduk pula lenggung. Bangga batu. Tengok budak-budak game plekat. Ustaz dia pun plekat. Duk marah orang. Kira ngajar pun duk ngata orang. Buah pi tu kan. Cakap pun tak sedap bunyi pula, pelak hulu pula. Tak ada siapa nak dengar. Sekali gitu meletup viral rupanya. Jadi nak pergi viral kita buat besar lagi tu kan. Buat besar ni. Semua capal, dinding capal, semua capal, bumbung capal, lampu capal, letak susun lampu tu pun capal. Itu keluar logo kita pun capal. Bentuk pondok pun bentuk capal. Baru viral. Sikitlah. Jadi nak cerita apa? Saya nak cerita besar kan. Jadi besar ni apa? Besar ni sesuatu objek yang nak membentuk jisim dia adalah cantuman dengan kuantiti yang besar, yang banyak. Tu pengen besar. Kena pandai buat ayat juga tau, nak cerita besar tak apa. Macam kayu ni boleh jadi besar ni macam mana? Tambahkan panjang dia, lebar dia kan. Jadi apa? Panjang lebar nisbah kat dia tu satu cantum. Nak buat bangunan besar, tuang simen macam ni, kuih macam ni, tepung macam ni, kan? Kalau dalam bentuk yang satu, cantuman angka, kuantiti dia tu makin besar, angka dia, pengangkaan dia, maka akan hasillah besar. Kalau besar macam tu, mustahil. Mana Allah Ta'ala? Untuk Allah Ta'ala kecil dia, kecil pun mustahil. Pasal Allah bukan cantuman molekul jirim, zarah-zarah. Satu, kalau yang tu mustahil, tentulah muka, tangan, kaki, betih, mata mustahil. Betul tak? Kanan, kiri mustahil. Pasal apa? Bila muka, dah ada muka, ada tangan. Takkan asing muka dengan tangan, mesti bercantum. Yang tu pun bahasa dah gagal menghuraikan bab ketuhanan. Tapi mai orang tak dapat hidayat ni, pada dia itulah akidah yang sahih. Ayat bodoh dia kan kata gini. Bukan saya kata. Pula tu dia tak nak mengaku yang dia punya akidahnya tu. Bukan saya kata, Allah yang kata. Bukan saya kata, Allah yang kata. Dia salah dengan Allah Ta'ala tu. Memang kurang hajat. Betul. Orang macam ni, dia takkan mengaku dia sesat. Kata dia, sesatkah saya kata macam mana Allah Ta'ala kata? Kalau Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala tak kata dengan muka, tangan, mata. Kau sebut je lah ayat Quran tu. Wa yabqa wajhu rabbika yadullah fawqa aydihim. Itu yang amir ruha kama ja'at. Kamu lalukan macam mana dia datang, mana lafaz Quran tu kau sebut je lah. Yasin, Toha, Hamim, Qaf, Sad, Nun, apa seumpama tu kan. Baik.
Itu yang dia kata sigar kecil ni sedikit suku-sukunya. Bahasa lama macam ni kan? Bahasa lama. Tapi jangan tak faham lah. Suku-suku tu apa? Dia punya molekul-molekul yang bercantum dia, angka dia, kuantiti dia sikit. Atau awil kibari, atau bersifat dengan besar. Besar dengan makna banyak suku-suku. Maksudnya kuantiti yang bercantum pada benda yang satu tu, angka dia besar, angka dia banyak. Itu yang jadi besar. Tu pun dengan iktibar siapa? Iktibar dengan semut ke, iktibar dengan manusia ke, iktibar dengan gajah ke. Kalau gajah dengan saya, siapa besar? Gajah besar. Kenapa nak saya kecil pula dengan gajah? Kalau dengan arnab, saya besar lah. Nak kata kenapa boleh jadi besar kecil itu? Pasal tengok intibari dengan siapa, nak banding dengan siapa, nisbah dengan siapa. Baik. Jadi besar kecil yang tu, memang yang tu segera dipaham. Bila sebut Allah besar, Allah kecil, selalunya yang tu yang segera dipaham. Baik. Kemudian dia kata, tetapi tempat tiada boleh kita kata akan Allah Ta'ala itu besar jika dikenaki dengan dia, dengan besar itu akan besar dengan banyak suku-suku, macam mana takrif lepas. Adapun jika dikenaki dengan dia, dengan besar itu akan besar dengan makna besar ketuhanannya, besar sifat ketuhanan dia. Cuma apa maksud besar sifat ketuhanannya? Maksudnya sifat kesempurnaan dia kita tak boleh nak ukur dan nak capai, dan tak boleh nak hurai macam mana maksud sebenarnya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu maksud besar ketuhanan. Boleh faham? Tu saya sebut tu kan sekali lalu tau, saya tak ulang tu. Besar ketuhanan ni dengan mana tak ada upaya kita, tak ada perkataan yang kita mampu untuk menghuraikan kehebatan segala sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala. Tu kata besar ketuhanan tu. Kuasa Allah Ta'ala, macam mana nak cerita kuasa? Allah ni kuasa sekuasa-kuasanya, kuasa. Nak cerita pun tak boleh. Tak boleh kita nak memperikan kuasa Allah Ta'ala tu. Itulah kata besarnya ketuhanan dia. Kalau ada misal pun nak menunjukkan kuasa Allah Ta'ala ni, misal itu istilahnya untuk takribul fahmi saja, untuk mendekatkan faham saja, supaya kita lebih mudah hadam, nak merasakan hebatnya Allah Ta'ala dari sudut kuasa dia, nisbah ilmu dia, nisbah kehendak dia, atau seumpama itu. Contoh bab kuasa, Allah Ta'ala kuasa untuk menghisap manusia di akhirat esok yang begitu ramai, dia boleh menghisap manusia ni semua sekali dengan detail selesai. Kalau nisbah keupayaan Allah Ta'ala, dia boleh selesaikan dia pagi sebelum tengah hari siap. Semua makhluk sejak daripada Nabi Adam sampailah kiamat, pagi tengah hari. Kalau vaksin pun kalau beratur, berapa orang boleh daripada 8 pagi sampai 12 tengah hari? Berapa orang? Vaksin lah kan. Itu vaksin pergi con. Allah boleh menghisap semua. So banyak-banyak makhluk tu, macam mana? Pagi sebelum tengah hari sampai siap. Macam tu kah? Yang tu apa? Tu istilah dia untuk takribul fahmi. Apa dia takribul fahmi ni? Untuk mendekatkan, supaya memudahkan kita boleh menerima. Masya Allah. Allah Ta'ala buat langit bumi, arash, kursi, bainahuma ni macam mana? Berapa lama? 6 hari. Cuma kita ni bodoh, tak reti bab-bab pembinaan. Kita rasa biasa 6 hari. Bodoh mu. Nak buat hari ni pun saya silap seminggu tak siap. Ni. Buat tengok. Seminggu ni siap. Buat rehal lah tengok. Dengan gaji, dengan sengit apa kan. Nak buat rebah ayam, nak buat lau ayam pun seminggu tak siap. Tu pun potong sengit, sengit, ni sengit, ni tinggi rendah. Huduh. Allah Ta'ala buat semua ni. Macam mana? Fi sitati ayam. 6 hari. Memang 6 hari sungguh kan?
Kalau ikut kuasa dia bukan 6 hari macam mana? Kun fayakun. Sebut tu pasal apa? Sebut tu untuk takribul fahmi. Tu istilah ulama. Untuk memudahkan faham. Ilmu Allah Ta'ala terang mana? Ilmu. Cerita bab ilmu pula. Tadi cerita bab kuasa. Ilmu Allah Ta'ala terang mana? Ilmu Allah Ta'ala ni kalau nak buat bandingan, lautan yang luas ni, betul? Kalau ada seekor burung mencelupkan paruh dia dalam air laut yang luas tu, saujana mata memandang, air yang lekat di paruh burung, bukan lekat kat mulut dia tu, kat paruh tu. Paruh ni lekat air ke? Paruh ni macam kuku tau. Kebasahan yang ada di paruh burung itulah ilmu yang ada pada makhluk. Lautan yang luas itu adalah ilmu Allah Ta'ala. Soal, macam tu ke? Macam tu ke? Subhanallah. Itu pun boleh hurai tak? Kan? Hurai itu untuk apa? Apa istilahnya? Takribul fahmi. Untuk mendekatkan faham saja. Bukan hakiki macam tu. Kalau ilmu Allah Ta'ala macam tu, macam mana? Kalau sebesar paruh burung, kalau dalam tempoh yang lama, ilmu seluruh makhluk ni, mula-mula sebesar paruh burung yang lekat kat paruh burung. Tapi dalam jangka masa yang makin lama, nanti boleh tak sampai tahap lautan yang luas tu, boleh tak? Faham tu boleh? Macam tu kan maksud dia? Subhanallah. Tu yang habis tu buat tu buat apa? Untuk takribul fahmi. Supaya ada satu gambaran untuk buat satu measurement, satu penilaian. Nak ukur kan makhluk dengan Allah jauhnya beza. Itu saja. Bukan realiti macam tu. Macam mana Allah dan makhluk macam mana? Allah adalah nur, makhluk adalah zulumat. Allah adalah hayyun, manusia adalah mayyit. Yang tu apa? Bandingan saja. Bandingan untuk mudah faham. Allah Ta'ala adalah alim, makhluk ni jahil. Itu semua bandingan. Bandingan. Itu nak sebut kalau datang. Kalau datang. Jadi atas kita bicara ni, kalau besar tu, besar ketuhanan, dengan mana besar ketuhanan dengan mana kita takkan boleh ada keupayaan untuk memperikan segala sifat kamalan Allah Ta'ala. Itu maksud besar ketuhanan. Memperi faham? Memperi faham. Sakit tak terperi. Biasanya apa maksud sakit tak terperi? Tak boleh nak cerita. Memperi. Saya makan coklat ini, punyalah sedap, tak terperi. Awak tak terperi? Tak boleh nak ungkapkan sedapnya. Nak cerita macam mana? Tak tahu. Cerita macam tu lah. Makan durian dengan apa kan? Selalu makan kampung. Ni makan musang king. Contoh lah. Dia kata sedap sangat. Dia tengok memang sedap sungguh. Contoh lah macam mana? Cuba cerita sedap musang king macam mana? Nak sebut mulut tak boleh. Tapi tengok. Aku nak tunjuk. Ni makan durian biasa. Ni bukan masam musang king. Sampai nak cakap tak boleh. Tunjuk tak terperi. Saya nak ambil bahasa terperi tu ya kan. Kalau ada pun tak ada bahasa secantik bahasa yang boleh menghuraikan. Yang tu yang antara kita puji Allah Ta'ala apa dia? Alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bukan tu. La nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, kami tak boleh nak hinggakan nak puji engkau macam mana dah lagi. Macam mana engkau puji diri engkau ya Allah. Kalau kita puji Allah Ta'ala pun pujian kita tak ada value lah. Nisbah dengan Allah Ta'ala puji dia. Dia tahu dia siapa tu dia puji dia. Itu yang dia puji dia. Alhamdulillah. Kita tak faham Alhamdulillah. Kita nak puji Allah. Lakal hamdu.
kama yang bagi li jalalik wa azimi sultanik. Hafal aja, kita bukan faham benda kita sebut tu. Sikitlah sebut bahasa macam tu. Kalau sebut pun tak ada bahasa yang kita boleh huraikan sebenarnya macam mana nak puji dan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau besar tu dengan mana besar ketuhanan, tak ada masalah. Begitu juga kalau besar tu dikatakan besar pangkatnya Allah Taala, tak ada masalah. Itu pun kita sebut dengan istilah kalau besar apa, kalau kata makan bukan mana makan dengan mana tempat, tapi makan dengan mana makan, bukan dengan mana makaningnya. Dia sebut macam tu kan, istilah sikit. Dan besar perkara. Begitu juga besar perkaranya. Istilah syak perkara ni bahasa Arab sya'nu, besar urusannya Allah Taala. Besar kehendak dia. Besar sya'nu dia, urusan dia besar. Allah Taala bila dia nak buat satu, urusan dia besar. Tambah di atas hikmah dia nak buat satu ni, atas nak menzahirkan apa? Urusan itu besar, bukan zat dia besar. Subhanallah. Kalau Wahabi tak tahulah dia faham macam mana kan. Pasal dia faham zahir ayat. Allah Ta'ala ni besar, yang terlalu besar, yang tak boleh dihuraikan, besar yang layak dengannya. Itu apa? Besar yang layak dengannya. Kalau dia faham besar tu adalah saiz, kufur akidah tu. Kalau tak jadi kufur pun sesat akidah tu. Dan dia boleh bawa pada kufur apabila jadi tahap 4. Saya nak guna 4 tu pasal nisbah penyakit zaman lah ni. Tahap 4 ni teruk lah kan. Tahap 5 tu tu nak sampai satu line lah tu kan. Tu ilmu graf sikit. Kalau tit ni tit tu tambah tit, kalau gabut tu mula cit tak faham sudah mana. Lu tengok cerita-cerita perubatan ni, jumpa tu cerita tu. Maka iaitu tiada haram. Kalau sebut besar macam tu tak ada haram. Tapi dan memang alhamdulillah kita tengok masyarakat kita kalau faham Allah Ta'ala ni Allah Maha Besar, rasa saya tak ada seorang orang bodoh yang faham Allah Ta'ala besar tu saiz. Tapi jangan tak tahu, bila sebut muka ada orang jadi masalah kat situ. Satu ulama-ulama kita dia jaga kan. Dia jaga apa? Jaga jangan, yang tu istilahnya membuka pintu ruang untuk jatuh kufur. Tu istilahnya. Ada bab kita belajar bab kalam dulu. Jangan istilahnya ada fathuz zara'i. Jangan buka jalan. Dia mesti kaedah dia bab boleh jadi kufur ni kena sadduz zara'i, sumbat jalan, tutup apa jalan-jalan boleh bawa kufur. Satu kata mustahil tangan, mustahil mata, pasal jalan bawa kufur tu terlalu mudah. Macam mana Quran, boleh je kata Quran kita pegang ni kalam baharu, betul kan? Pasal apa? Dah baru lah, ada ni, ada mushaf, ada dulu, ada kemudian kita boleh baca, ada huruf, ada tulis, ada baris. Ni barulah. Tak, ulama takkan kata baharunya Quran melainkan dalam majlis ilmu dan majlis tertentu saja. Umumnya dia akan sebut apa? Quran kalamullah, kalam qadim. Walaupun nampak bodoh, dia nak kalam qadim. Kalau qadim tak ada huruf suara, kau baca ni ada Quran kalam qadim. Biar orang bodoh macam tu tak apa. Pasal apa? Nak tutup jalan-jalan supaya jangan boleh jadi kufur dalam bab akidah. Nanti takut terfaham kalamullah, kalam baharu. Pasal Quran kita baca ni baharu, Allah ada sifat kalam Allah, kalam baharu. Dia akan pergi sana. Itu masalah. Jadi perhati sikit apa ulama kita duk hurai dan langkah-langkah penjagaan yang telah dia buat supaya jangan jadi silap. Jadi kata dia tak haram kalau fahamkan akbar tu dengan mana pangkat, dengan mana ketuhanan, dengan mana urusan, kerana telah datang warid ia pada firman Allah Ta'ala. Allah ni apa antara ciri dia apa? Al-kabirul muta'al.
Tu saya kata tadi, kalau ikut tulisan kabirul muta'al, kita wakaf pun dengan lam, bukan kabirul muta'ali. Tak. Kalau ikut tulisan dengan ada ya tu, kena baca kabirul muta'ali. Tapi wakaf tak baca itu. Kita baca kabirul muta'al. Betul kan? Betul kan? Dalam Quran muta'al kan? Bukan muta'ali kan? Betul, surah Ra'di. Betul. Dah scan dah tadi. Tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Betul, surah Ra'di. Betul kan? Kabirul muta'al. Sambung sikit. Tak jumpa lagi. Scan. Kabirul muta'al. Sawa'un. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfim bin nahar. Saya lajak mulut boleh baca kan. Tu geram tu kan. Geram tak apa. Perasan dia nak baca tu rasa macam tu, sebut kepala tu bolehlah bodoh-bodoh sambung gitu. Sambung bodoh-bodoh je kan. Pasal berdiri sendiri tak boleh, dia tak kuat. Tapi kalau ada orang sambung, ada orang sebut sikit-sikit, saya gagal bertumbuk kan. Nak sebut kabirul muta'al. Jadi sepatutnya dengan tulisan, kalau tulisan Quran tak ada ya tu pada muta'ali. Ni mungkin apa, salah cetak ke apa kan, macam-macam tu. Quran memang kena jaga sikit. Pasal bila sebut Quran, tulisan mesti betul. Mesti ikut tertib resam Osmani. Kalau mana tak betul letak, tulis nota nombor apa, nombor 5 ke nombor 6 ke berubah tu. Nombor 6 sepatutnya kalau ikut resam Osmani tidak ada rumah ya, diwakaf dengan lam, kabirul muta'al. Sawa'un alaikum man asarral qawla wa man jahra bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wan nahar. Man huwa mustakhfin bin nahar. Bil laili wasaribu bin nahar. Okey. Baik. Au yattasifa bil aghradi fil af'al. Situ dulu. Ada soal? Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Datang warid ya Allahu Akbar tu pada firman Allah Ta'ala, ataupun datang warid ya kabir tu, kabir akbar tu dengan terjemah datang warid ya Maha Besar tu, dengan terjemah datang warid ya Maha Besar tu ataupun besar tu pada firman Allah Ta'ala. Itu pun dasar nak terjemah besar Maha Besar pun ada, saya sebut selalu tu. Satu hal lah nak sebut tentang lafaz tu ada je. Satu dalam Quran ni kalau ada lafaz yang datang, tambah pula kita belajar prinsip apa, baca je tak perhati pun makna, betul tak? Tu yang istilahnya amir ruha kama ja'as, baca je macam mana dia datang. Nak faham, jaga jangan sampai terlajak salah. Adapun nak sebut macam mana lafaz tu datang, baca je. Wa yabqa wajhu rabbika yadullah faqa aydihim was samaa banainaha bi aydin. Memang lafaz Quran macam tu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca je Quran, memang tak ada masalah. Tapi bila engkau hurai, Allah duduk atas arah, yang layaknya Allah ada muka, yang layaknya salah sikit. Muta'ali. Sepatutnya muta'ali, tapi waqaf muta'al. Apa tu? Al-kabir besar pangkat, dengan macam ni dihurai ni lah, besar pangkat, besar sya'nu dia, urusan dia, besar ketuhanan dia. Muta'al tinggi, muta'ali tinggi pun tinggi apa? Tinggi pangkat. Sama juga, bukan tinggi dengan mana duduk di arash. Sesat ni tu. Na'udzubillah. Muta'al maksudnya tinggi. Maksud muta'al tu kalau tengok ada ta mutawa'ah tu, muta'al maksudnya yang memang azali lagi, dia dalam martabat yang tinggi. Muta'ali kan, ada ta'ala ya ta'ali, ta'alian, ta'ala ya ta'ala, ta'ala ya ta'ala, ta'alian fahuwa muta'alin. Buat dalam al-muta'ali, al-muta'al. Tapi resam tak ada ya. Kalau ikut asal dengan imla'i ada ya.
Ad-da'i. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'u ad-da'i, patutnya ada ya. Yauma yad'u ad-da'i ila dia dengan tak ada ya. Baca ain semata-mata. Siapa? Itu resam semua ni. Itu kena ngaji ilmu resam khas. Banyak ilmu tu, nak faham tu. Antara ilmunya orang Malaysia ni tak mengaji ilmu resam, melainkan duduk mahat-mahat tahfiz. Tu pun pening dia kan. Geng-geng pernah mengaji ilmu resam tanya tak lepas lagi lah. Terhad dalam tahdid yang muqarrar periksa pun tak kerti nak jawab. Kalau ada pun jawab hafal je lah kan. Tanya lebih-lebih angkat tangan. Sikit lah waktu. Nah, sebut kata antara ilmu yang orang tak belajar, InsyaAllah panjang umur, au yatasifa bil aghrad. Lagi ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.